Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Najah Musa akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Strategi Daya Tindak Terhadap Krisis Rumah Tangga dalam Memacu Kesejahteraan Holistik bagi International Conference Communication, Management and Humanities ICOMA. Jadi membentang bagi kajian ini adalah saya sendiri Nurul Najah Musa dan juga Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz. Pengenalan bagi tajuk kajian ini adalah keluarga dirujuk sebagai satu kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal yang sama, adanya kerjasama ekonomi, melaksanakan fungsi reproduksi di samping mendidik anak-anak. Seterusnya, keluarga berfungsi dalam membentuk dan menyemai aspek-aspek positif dalam individu yang seterusnya, melahirkan individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Institusi kekeluargaan merupakan permulaan kepada kesejahteraan rakyat. Seterusnya, setiap insan mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bagi penyertaan masalah di dalam kajian ini, institusi kekeluargaan di Malaysia dilihat semakin goyah dan hampir musnah kerana krisis rumah tangga yang gagal diselesaikan. Meningkatnya kes dalam isu-isu membabitkan masalah institusi kekeluargaan di Malaysia menunjukkan terdapat masalah di dalam institusi kekeluargaan. Isu-isu seperti kes perceraian, keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak di Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa pada tahun 2020. Jumlah perceraian dalam kalangan rakyat negara ini meningkat sebanyak 12%, iaitu sebanyak 56,975 kes perceraian direkodkan pada 2019 berbanding 50,862 pada tahun sebelumnya. Laporan ini diperolehi daripada Laporan Statistik Perkahwinan dan Perceraian Malaysia 2020. Manakala menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita 2020, penderaan emosi kanak-kanak pula sebanyak 124 kes dicatatkan pada tahun 2018, diikuti 113 kes pada tahun 2019 dan meningkat kepada 131 kes sehingga September 2020. Hampir setengah juta rakyat, iaitu 2.3% di negara ini dalam kalangan dewasa didapati mengalami simptom tekanan atau depresi. Jadi, untuk kajian ini, objektifnya adalah mengenal pasti strategi daya tindak terhadap krisis rumah tangga, seterusnya menguruskan tekanan dengan baik agar tidak mengganggu kualiti hidup, serta menekankan kefahaman keluarga terhadap maksud tekanan, punca kepada tekanan dan strategi untuk respon kepada tekanan tersebut. Menurut kajian literatur, yang pertama adalah konflik keluarga, yang mana pendarahan kepada konflik boleh menyebabkan seseorang mengalami sakit kronik yang berkaitan dengan tekanan, seperti sakit kepala, sakit belakang atau leher. Ini disampaikan oleh Hannibal dan Bishop 2014. Yang seterusnya adalah daya tindak. Daya tindak merujuk kepada pemikiran dan tingkah laku yang digunakan untuk menangani tuntutan dalaman dan keadaan luaran yang dianggap sebagai tekanan oleh individu. Manakala strategi daya tindak pula menunjukkan adalah mengaplikasikan strategi daya tindak tertentu boleh mengurangkan atau meningkatkan kesan tekanan. Ia adalah hasil daripada kajian Bodenman 2000, Levinson, Kaiser dan Bodenman 2005. Metodologi kajian ini menggunakan kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian skop atau scoping review. Kajian ini juga menggunakan penaklukan induktif di mana tema dan kategori muncul dari data melalui pemeriksaan teliti dan perbandingan berterusan penyelidik. 40 artikel yang menumpukan kepada isu strategi daya tindak terhadap krisis rumah tangga dipilih untuk dianalisis. Seterusnya, artikel-artikel terpilih diperoleh daripada pangkalan data universiti iaitu Academic Search Premier (APCOHAS) yang diterbitkan bermula dari tahun 2015 hingga Januari 2021. Menurut keputusan dan pembincangan, menurut Sarafino 2012, tekanan timbul apabila individu merasakan ketidaksesuaian antara tuntutan fizikal atau psikologi sesuatu situasi dan sumber sistem biologi, psikologi atau sosial. Dalam menerangkan stres sebagai satu proses yang dinamik, Lazarus seterusnya telah membangunkan kerangka konsep yang dinamakan sebagai Transactional Theory of Stress and Coping, TTSC.
Strategi daya tindak dicetuskan oleh penilai utama iaitu primary appraisal yang dilakukan oleh individu yang mengalami stres. Penilaian utama ini memulakan individu untuk menilai sama ada stres itu dianggap sebagai mengancam, threatening, mencabar, challenging atau tidak relevan, irrelevant. Penilaian sekunder iaitu secondary appraisal pula melibatkan penilaian individu terhadap sumber atau strategi daya tindak yang ada bagi mengatasi segala ancaman yang dihadapi. Seterusnya, kajian mendapati terdapat dua strategi tindak balas dalam menghadapi krisis rumah tangga, iaitu yang pertama, strategi berfokuskan masalah atau problem focus coping. Strategi berfokuskan masalah ditarifkan sebagai strategi yang melibatkan tingkah laku di mana ianya merangkumi strategi seperti mendapatkan bantuan dan mengambil tindakan langsung terhadap situasi yang mencabar. Ini tertumpu kepada mengkaji permasalahan, merancang, menghasilkan penyelesaian alternatif, membuat pertimbangan terhadap penyelesaian alternatif dari segi kebaikan dan faedah, memilih dan melaksanakan alternatif tersebut. Manakala menurut Ari et al., Carver, Fortman and Penley, dilihat strategi berfokuskan masalah dilihat berkesan dalam menguruskan tekanan yang boleh diubah seperti konflik dalam hubungan, terutamanya hubungan dalam keluarga, atau mengurangkan kesan negatif stres terhadap kesihatan dan kesejahteraan individu. Manakala strategi yang kedua adalah strategi berfokuskan emosi, yang ini proses kognitif yang terdiri dari pemikiran positif dan ekspresi emosi yang bertujuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang tertekan. Strategi ini juga merangkumi penumpuan terpilih selective attention di mana individu sengaja menumpukan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan masalahnya, perbandingan positif dan pelakuan menjauhi atau mengurangkan stres. Menurut DeGraff dan Schaefer 2008, strategi berfokuskan emosi meningkatkan tahap keselesaan individu dalam berdepan dengan stres berbanding fungsinya dalam mengurangkan stres. Ini menunjukkan bahawa strategi berfokuskan emosi kurang berhasil berbanding strategi berfokuskan masalah. Kesimpulan daripada kajian ini, dalam hubungan perkahwinan, strategi daya tindak memainkan peranan yang penting bagi memastikan pasangan dapat menggunakan medium yang sesuai untuk mengurangkan tekanan. Strategi daya tindak yang betul juga digunakan untuk memastikan hubungan dapat diperbaiki, keperluan dapat dipenuhi, solusi kepada krisis rumah tangga dan memperbaiki hubungan sedia ada. Kemampuan untuk membina strategi daya tindak yang positif hanya boleh dilakukan apabila individu mampu mengawal tekanan emosi, tekanan sosial dan tekanan biologi yang wujud. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada dapatan kajian saya pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.